Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda. Tentunya mana lagi kalau bukan Bernama TV. Satu lagi topik yang menumpukan perhatian kepada Belanjawan 2021 menjadi pilihan kita. Dan isu yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah Belanjawan 2021, hala 7 sektor pelancongan seni dan budaya negara. Dan kita ada tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Jadi kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan juga mengucapkan selamat datang semula kepada Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, iaitu Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Terima kasih menyebut saya ya. Ini kali keberapa? Alhamdulillah. Kedua kita bersama sebenarnya. Ya, kali kedua kita bersama. Terima kasih sekali lagi. Ya. Dan ini merupakan isu yang saya kira menarik sebenarnya, dan sekiranya anda ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan isu ini, jangan lupa kami juga beri kesempatan kepada anda melalui dua talian yang telah pun kami sediakan kepada anda di 03 2097 9767 dan juga 03 26 97 9768. Saya ulangi, 03 26 97 9767 dan juga 03 26 97 9768. Dan seperti biasalah, anda juga sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di FB dan juga di YouTube Bernama TV. Baik, Belanjawan 2021 ini memang menjadi pilihan dan juga perbincangan kami sejak Belanjawan 2021 ini dibentangkan di Parlimen. Dan kami berterima kasihlah kepada Datuk Seri kerana kita juga ingin mengetahui sebenarnya bila bercakap tentang Belanjawan 2021 dan impak dan kesannya nanti kepada sektor pelancongan secara keseluruhannya. Jadi apakah dengan jumlah peruntukan yang diberikan 1.14 bilion ringgit adalah mencukupi sebenarnya untuk menggerakkan Kementerian Datuk Seri? Ya, terima kasih. Terlebih dahulu saya nak mulakan dengan industri pelancongan ini. Ya. Sebelum kita bercakap mengenai bajet, industri pelancongan, bila kita bercakap mengenai industri pelancongan ini, serba-serbi yang ada di luar sana tu, di dalam pun adalah aktiviti pelancongan. Betul. Kita lihat dari segi kalau kita ikuti sekarang ini pengangkutan awam darat, darat tu kereta api, bas, teksi semua. Pengangkutan udara, penginapan di hotel semua tu, homestay, tempat-tempat peranginan tu ada tempat-tempat dia. Dan kita juga melihat dari sudut tempat makan dan juga dari segi tempat membeli belah. Semuanya ini adalah aktiviti yang melibatkan manusia. Dan juga saya lupa sebut pasal hiburan, wayang, taman tema, semuanya. Sekarang ini semuanya lesu, kesunyian. Jadi sebenarnya kalau tidak ada aktiviti, tidak ada acara di dalam negara, memang nampak semuanya nampak lesu. Jadi semua juga manusia pun merasa begitu apabila tidak ada aktiviti, tidak ada acara. Jadi kita di kementerian pun merasa terkesan. Dan oleh kerana kita memahami ini adalah apa yang orang di luar sana mahu, cuma tidak boleh melakukannya kerana MCO, EMCO, adanya sekarang ini PKPP. Jadi baru-baru ini kita baru menerima belanjawan. Kalau banding dengan belanjawan tahun lepas, kita pada tahun ini lebih sikit. Dia lebih dalam 2.75%. Dulu kita dapat 1.109 bilion bilion ringgit. Kali ini kita dapat 1.14 bilion. Dan ada yang resah di sana kerana apabila ianya dibentang di Parlimen, menteri tak menyebut berapa untuk pelancongan. Jadi ramai yang bising mengatakan mereka terkesan tak ada apa-apa, bajet ni tak ada apa-apa. Sebenarnya saya nak mengambil peluang ini juga untuk berkongsi dengan orang di luar sana. Sebenarnya bajet tahun ini memang banyak memberi peruntukan untuk memulihkan pelancongan. Untuk pemulihan pelancongan. Dan kalau kita melihat pemulihan pelancongan ini ada 200 million ringgit. 200 million ringgit. Jadi di situ ada beberapa aktivitinya. Hanya untuk merangsangkan aktiviti pelancongan.
Ia adalah satu cara untuk menggalakkan orang pergi bercuti, menggalakkan orang keluarga bercuti, untuk membantu pengangkutan darat maupun udara. Ada package-package tertentu. Jadi termasuk seni dan budaya. Nanti orang ingat kita tak ingat seni dan budaya. Termasuk juga MICE. MICE tu meetings, incentives, convention dan exhibition. Semuanya diambil kira. Bermakna bajet ini adalah berfokus kepada untuk memulihkan ekonomi. Di samping untuk memastikan perniagaan itu akan sentiasa ada. Jadi sebab itu apabila orang keluar, bila berlakunya orang keluar untuk bercuti untuk apa, yang lain tu ikut. Yang menjual cenderamata akan dapat menjalankan perniagaannya, ada orang membeli. Tujuan kita dalam kerajaan adalah untuk mahu melihat orang berbelanja. Kerana inilah yang dinamakan rangsangan, package rangsangan untuk merangsangkan ekonomi kita, untuk kita ada stimulus package untuk stimulate, kata orang putih, stimulate ekonomi supaya orang akan berbelanja. Dan bila orang berbelanja di dalam negara ini, maka ekonomi kita akan berkembang walaupun dalam negara. Bila Datuk Seri sebut tentang package rangsangan ekonomi, sebelum negara kita dilanda oleh pandemik COVID-19, sebelum kita mengalami PKP, kerajaan memperkenalkan apa yang dipanggil sebagai package rangsangan ekonomi. Ada, ya. Apakah itu tidak mencukupi sebenarnya untuk merangsang? Itu memang tak mencukupi. Dan malah kami ada tambahan lagi. Sebenarnya kerajaan ada memberi lagi, ada 30 bilion lagi untuk merangsang ekonomi. Cuma apa yang menjadi halangan kita ialah, menjadi cabaran kita ialah apabila MCO ini kita tidak dapat, orang tidak dapat belanja. Package ini memang masih ada pun. Masih ada, kita mahu orang berbelanja. Malah saya bertanya dengan kementerian, bolehkah kita percepatkan, kalau orang memerlukannya dari segi penggiat industri, memerlukannya untuk berbelanja, package itu sudah bersedia. Kita sudah bersedia dengan package-nya. Tinggal apabila dah dibenarkan untuk bergerak, maka peruntukan itu harus keluar. Jangan kita seharusnya tidak memberhentikan. Kita tidak boleh melambat-lambatkannya. Kerana melambatkannya bermakna orang tidak dapat belanja. Jadi sebab itu yang menjadi halangan kita hanya dari segi MCO. MCO ni diperlukan. Bukan saya mengatakan dia menjadi halangan, dia tak diperlukan. Ianya diperlukan. Dan juga apabila MCO, sebelum ini kan ada masa 10 Jun kita sudah membuka kepada domestic tourism. Dah rancak dah, hotel-hotel sudah rancak dah domestic tourism. Sudah naik sampai 42%. Orang dah duduk pergi hotel. Seronok. Dah mula lagi kes positif ini mula tinggi lagi balik. Jadi kita adalah rasa macam kecewa juga, tapi dalam kecewa tu kita perlu ingat dari segi keselamatan, memastikan orang semua mematuhi apa yang diarahkan untuk mereka. Jadi kita terpaksa mengimbangkan ini. Ini menjadi cabaran kita, Datuk. Ya. Okey, saya juga tertarik hati sebenarnya. Saya juga mengikuti perkembangan dan juga pergerakan Datuk Seri lah. Yang menariknya ialah Datuk Seri sendiri mengambil langkah, iaitu mengunjungi destinasi pelancongan, walaupun ketika itu kita mengalami COVID-19, ketika itu kita mengalami PKP dan sebagainya. Jadi apakah Datuk melihat bahawa sesungguhnya lah bila kita bercakap tentang industri pelancongan itu sendiri, pengusaha hotel khususnya mengalami satu situasi yang cukup tertekan sebenarnya, dan apakah rasa simpati itu sebenarnya yang menggerakkan Datuk Seri dan rakan-rakan di Motek untuk melakukan sesuatu yang boleh membantu mereka sebenarnya? Datuk, sebenarnya apabila berlakunya MCO ini, tetapi yang nyata kita boleh bergerak juga selepas 10 Jun, kami nekat. Kamilah orang yang pertama yang boleh menggunakan hotel. Tapi kami terpaksa memohon daripada MKN. We want to be the first one to use the hotel, kita kata. Sebab kami nak membantu hotel, memberi semangat kepada mereka. Meetings ke apa, biarlah kita ada kita punya SOP kan. Jadi kita boleh patuh kepada SOP. Dia kata bilik tu tak boleh ramai sangat. Kita patuh.
Yang penting kita gunakan hotel dan juga saya sendiri turun ke Padang bukan kerana apa, kerana selain daripada melihat sendiri apa yang berlaku di kawasan-kawasan yang terjejas ini. Memang seluruh kawasan terjejas. Cuma banyak tempat yang kita masih belum terokai. Saya sendiri terasa kerana bagi saya inilah masanya kita mengenali produk-produk yang ada dalam negara kita yang selama ini kalau sebelum COVID ini orang ramai mengetahui tempat yang dah dikenali, museum kah, zoo-nya kah, apa tempat-tempat yang sudah popular membawa turis ataupun pelancong daripada luar negara. Tetapi kadang-kadang kita we take for granted, kata orang kan, take for granted tempat yang tidak pernah dipelopori. Jadi kami berkesempatan masa 10 Jun tu kita pergi ke Selangor, pergi ke Melaka, pergi ke Negeri Sembilan, cuma nak melihat sendiri sama ada kita dah bersedia ke tidak untuk membukanya. Hotel bagaimana dia mematuhi SOP-nya, bagaimana mereka bersanitize tempat itu. Jadi kita pergi ke situ untuk melihat sendiri sama ada kita sudah bersedia ke tidak. Dan selain daripada itu juga kami pergi jauh lagi, pergi ke Perlis. Kita bawa baskers dalam kereta api. Betul. Sebenarnya untuk memperkenalkan baskers ni, hiburan ni okey. Okey, cuma lagi kalau ada SOP tu patuhi SOP. Jadi semuanya ini kita cuba menjadi model untuk menunjuk kepada pelancong, kepada pelawat, orang-orang kita sendiri untuk naik pengangkutan awam kita. Dan juga pergi ke tempat-tempat yang mungkin ramai orang tak pernah pergi ke Perlis. Kita pergi ke tempat untuk dekat sawah padi, pergi kedai situ dekat makan pagi, makan makanan tempatan. Saya sempat berjumpa dengan orang-orang yang ada dekat situ. Adanya bukan dari Perlis, mereka dari Kedah, dari Penang. Saya tanya buat apa, memang datang untuk makan. Bila Datuk Seri sentuh tentang local tourism, ini pun satu isu yang menarik jugalah. Apabila kita dilanda COVID-19 dan kemudiannya PKP dan sebagainya, kerajaan menggalakkan ataupun kementerian Datuk Seri sendiri menggalakkan supaya local tourism itu dikembangkan dan ianya mendapat sambutan yang cukup hebat sebenarnya. Tadi pun Datuk Seri sentuh bahawa daripada pengamatan dan penglihatan Datuk Seri, ialah ramai pelancong-pelancong dalam negara sendiri yang mengunjungi negeri-negeri lain dan sebagainya. Tetapi apakah itu sudah cukup sebenarnya untuk memberikan satu anjakan ataupun satu semangat kepada biarlah the local tourism ni, kepada pengusaha-pengusaha hotel dan sebagainya untuk bangkit dan bangun menghadapi keadaan semasa ini tu? Sebenarnya kadang-kadang kita tidak sedar perkara apa yang ada dekat kita, sekeliling kita tu adalah produk yang boleh menarikkan pelancong. Jadi saya nampak apa yang ada di pelukis membuat lukisan itu, ada yang membuat apa yang dekat zoo mereka dekat garden, botanical garden, herbal garden dekat Perlis. Bagi orang tempatan mangkali itu biasa. Tapi bila kami pergi, ianya membuka mata orang ramai, mengata ada lagi tempat mereka yang boleh dipergi. Dan di tempat-tempat taman mereka tu ada 3D punya tu yang menarik minat orang muda dan juga orang biasa, orang dewasa juga suka. Dan musim buah lagi, masa tu kita ada buah durian. Jadi kita duduk dekat bawah pokok. Ini memberi keinginan, membawa mereka menjadi ingin untuk mereka pergi ke situ. Dan saya nampak kami masa tu kami bukan sahaja mempromosi tempat, tetapi makanan, warisan yang selama ini kita, itulah saya kata kadang-kadang kita we take for granted apa yang ada dekat kita. Ada orang lepas itu saya nampak memang betul pun selepas kami mempromosi domestic tourism, ramai orang mula ada yang message dengan saya, we are answering your call. Dia kata sebab tak terfikir pun. Ada bising cakap, kami ni nak pergi ke Kelantan sekali, traffic jam, dia kata. Saya suka dengar. Dia kata susah pergi situ. Bagi dia susah, bagi saya alhamdulillah, kerana
sudah mula nampak. Sudah mula nampak kesan di mana yang kita pergi domestic tourism, walaupun dia komplain cakap jam, tapi bagi saya itu adalah satu petanda yang baik. Jadi kita mula dari situ, kita pergi. Ramai sudah sekarang ini minta saya pergi ke tempat dia. Bukan dia minta apa-apa. Pergi ke tempat dia, terutama sekali tempat makan. Suruh saya pergi makan untuk tolong promosikan. Tak ada apa-apa, tak ada yang yang susah. Cuma ikulah kalau ada masa insya-Allah saya pergi. Tapi saya melihat dari sudut untuk membantu tempat-tempat yang orang jarang pergi dulu. Dan sekarang ini baru kita tahu kita mempunyai banyak produk. Waterfall kita banyak yang orang tak tahu. Jadi tempat peranginan yang bukan tempat peranginan biasa di kampung-kampung, ada sungai yang bersih, yang ada waterfall, jadi sungai dia mengalir cantik. Tempat macam tu bila ambil gambar cantik, jadi saya tolong promote resort. Ada resort yang kecil kan, resort yang kecil, pergi bamboo resort macam tu. Dia kata lepas kita pergi, kita promote, dia orang punya orang yang menempah melalui online itu meningkat. Ramai. Bukan saja meningkat, dulu orang tak tahu. Yang tahu Mat Saleh sebab online. Tapi lepas tu orang tempatan mulai pergi. Jadi kita bersyukur kerana itulah yang serba sedikit yang kita nak bantu. Jadi sebab itu kita memahami siapa yang terkesan. Yang terkesan ni orang hotel ni, pekerja dia, keluarga dia. Lepas tu pengusaha-pengusaha bas. Kita memahaminya, sebab itu kita di pejabat kita memikir apa lagi cara kita untuk membantu orang. Saya ingat sebelum mula-mula MCO, kita dah masuk ni semua mula-mula MCO. Tak masing-masing tak pernah, it is an unprecedented crisis orang katakan. Jadi macam mana kita menanganinya? Jadi masing-masing saya cakap we have to help people. Kita kena tolong orang yang ada makanan di atas meja. Bagaimana kita nak tolong? Suruhlah dia bertanding online ke apa, kita guna peruntukan kita yang ada. Kita bantu NGO. Jadi ini sudah menjadi sebati di kalangan kita pada masa ini kerana kita sudah mula bekerjasama dengan NGO. Dulu mula-mula bising dong. Sebab orang tak biasa menggunakan online. Tapi sekarang ini kita perlu menjadikannya satu perkara biasa, new norm. New norm. Okey, kalau kita tumpukan perhatian kepada belanjawan 2021, saya tertarik hati je yang Datuk Seri sebut tentang 200 juta ringgit untuk pelan pemulihan pelancongan. Memberikan diskaun destinasi pelancongan, voucher penginapan, potongan diskaun pengangkutan, potongan diskaun membeli belah dan perkhidmatan, dan kemudian ada juga diskaun pakej percutian keluarga, penyemarakan seni budaya itu, dan kempen Meet in Malaysia, diskaun pakej frontliners dan sebagainya. Jadi apakah Datuk Seri merasakan bahawa ini sebenarnya akan dapat merangsang semula InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi ini yang pengusaha penggiat industri tidak tahu. Sebab itu apabila diumumkan dan bila orang bising, saya kenapa orang bising? Rupanya ini tidak diumumkan. Orang penggiat industri tidak tahu. Jadi dalam masa 4 hari selepas bajet tu kita adakan libat urus bersama penggiat industri. Barulah orang tahu ada homestay, semua tu ada untuk tolong homestay development, ada di bawah development fund untuk menaik taraf tempat-tempat pelancongan. Semua ini tidak diketahui mereka. Maka dengan ini yang berapa ada 7 aktiviti itu, kami memang mengharapkan semua penggiat industri itu akan merasa, dan ini kita akan lakukan sebab ini melalui voucher. Voucher, ada rebate-nya, subsidi. Jadi Tourism Malaysia sudah menyediakan package-package yang tertentu. Macam sebelum ini pun kita sudah ada penerbangan ke mana itu, kita ada package tertentu, ada dia punya subsidi. Jadi ataupun diskaun, kita bekerjasama dengan pihak airline. Jadi kita mahu ini diteruskan. Sebab kalau ini diteruskan, ianya akan memberi peluang kepada hotel-hotel untuk dibuka,
aktiviti hiburan, kanak-kanak mereka dapat pergi berjalan, pergi makan. Sekarang ini kita perlu memberi keyakinan kepada orang ramai untuk berani keluar lagi. Tapi keluar dengan mematuhi SOP lah. Dari pemerhatian Datuk Seri lah, since kita masih bercakap tentang pelancongan itu, apakah Datuk Seri melihat bahawa ialah mungkin ada jangkaan ataupun perangkaan daripada Datuk Seri sendirilah, jumlah hotel-hotel yang terpaksa ditutup, rumah-rumah tumpangan yang terpaksa gulung tikar dan sebagainya, pekerja-pekerja yang terpaksa diberhentikan dan sebagainya. Apakah dalam jangkaan kita dari segi pekerja tu, kalau masih begini, ia boleh sampai mencecah 1 juta. Sebab pekerja dia ramai. Sedangkan kalau dilihat masa belanjawan itu ada 8,000 pekerja daripada aviation industry, itu aviation saja. Tapi kalau keseluruhannya boleh mencecah dalam 1 juta. Jadi dari segi bilangan hotel tu kita tak berani menyebut, sebab kadang-kadang pada mula-mulanya kita dimaklumkan berapa ratus, 750 buah hotel sudah tutup. Tak, memang dia tutup sebab MCO dia tak buka lah. Tapi orang tak faham. Orang tak faham. Jadi kita jadi betul ke tu? Tapi kita cuba rujuk kembali kepada Malaysian Association of Hotels. Adalah angka-angka tertentu orang adanya membuat renovation. Dia tutup. Tapi inilah peluang terbaik untuk dia membuat renovation, mengatur semula. Ada yang repurpose, ada yang kita baca lah. Ini sama ada betul ke tidak, agak sukar kita nak menerima. Tapi ada yang menukarkan bangunan hotel tu untuk dijadikan tempat untuk orang tua. Tapi betul ke tidak itu belum pasti. Jadi pada masa ini adalah saya dimaklumkan dalam 100 lebih. Lebih 100, taklah sampai 200. Tapi again kita akan sahkan itu. So, saya ada jawapan ada soalan di parlimen pada hari Isnin. Soalan yang sama. Cuma kami nak mendapat kesahihan dulu maklumat tersebut. Okey, saya juga tertarik hati sebenarnya Datuk Seri, kalau kita melihat daripada pecahan untuk belanjawan 2021 ini, Kementerian Datuk Seri juga akan membelanjakan ataupun memperuntukkan sebanyak RM35 juta ringgit kepada Malaysia Healthcare Travel Council bagi meningkatkan daya saing industri pelancongan kesihatan tempatan. Apakah Datuk Seri melihat bahawa industri pelancongan kesihatan ini sebenarnya ada potensi yang cukup meyakinkan sebenarnya? Sebenarnya untuk makluman, Malaysia Healthcare Tourism ni di bawah Kementerian Kesihatan. Tetapi dari segi produk healthcare ini memang Malaysia terkenal. Jadi sebab itu pada mula-mula masa MCO bila kami berjumpa dengan pegiat industri, healthcare pun ada masuk bersama. Saya tanya apa masalah? Kita tak ada masalah. Yang masalah kita cuma kita nak lebihkan kita punya kelengkapan yang ada di situ. Sebab sebab Malaysia ni memang tumpuan. Cuma masa tu mereka tidak dapat menerima pesakit daripada luar negara. Jadi pada masa ini adalah peraturan tertentu kan. Sebab Malaysia memang terkenal dengan ini. Mungkin kerana kemudahan kita baik, bagus, kelengkapan yang ada, dan juga kita punya mereka yang bertugas dalam bidang ini adalah orang yang berpengalaman, dan memang Malaysia terkenal. Sebab itu ada yang meminta supaya cepatlah buka border, tapi saya cakap border tu bukan kami punya peraturan, bukan tanggungjawab kami untuk buka, sebab ia adalah urusan kementerian lain. Istilah the golden word di sini adalah kelengkapan. Itu pun menarik bila Datuk Seri sebut, dan saya terpandang juga di sinilah. Kalau kita lihat pecahan belanjawan 2021 untuk Kementerian Datuk Seri, RM20 juta ringgit ataupun RM20 juta tambah baik infrastruktur dan pergiat promosi kampung-kampung budaya di Terengganu, Melaka, Sarawak dan Negeri Sembilan. Apakah kenapa ini dilakukan? Sebenarnya kita di MOTEC menerima banyak permohonan untuk pembangunan dan juga untuk memperbaiki infrastruktur yang ada. Untuk belanjawan pada kali ini kita ada 50 juta untuk
maintenance untuk repair, dan juga yang khusus ini 20 juta khusus disebut untuk negeri 4 buah negeri ini untuk kampung budaya, mempromosikan budaya dia. Saya rasa yang membuat Kementerian Keuangan bersetuju dengan permintaan seperti ini adalah kerana mereka merasa inilah peluang yang terbaik untuk kita memperbaiki untuk menaik taraf tempat-tempat macam kampung budaya yang sudah lama. Mungkin mereka nak masa kita tak ada menerima kunjungan daripada orang luar, maka mereka perlu memperbaiki supaya apabila pada masa kalau diikut UNWTO 4 tahun akan datang baru kita recover sepenuhnya. Tapi kita di Malaysia kita tidak menunggu 4 tahun tau. Kita nak kalau boleh tahun depan second quarter kita dah recover. Sebab itu kita perlu bersedia kelengkapan kita, kita naik taraf semua yang ada yang boleh kita bantu supaya kita punya infrastruktur industri tempat-tempat pelancongan ini tip-top lah bila dah masanya. Dan ini kampung budaya memang biasanya menjadi daya tarikan sesiapa saja. Macam kalau di Sarawak memang sudah berpuluh tahun kampung budaya, memang tak kira orang dari mana pun, dari luar negara ataupun dari dalam negara kita, memang pasti akan sebab itu melambangkan penduduk ataupun kaum etnik di negeri Sarawak. Jadi tak payah pergi tempat lain, kita dapat melihat sendiri kaum-kaum Melayu, Iban, orang Ulu semua ada. Rumahnya ada di situ. Betul. Jadi mereka seolah-olah sudah pergi ke macam mini Sarawak. Itu sama juga dengan macam di Melaka dan di Negeri Sembilan. Dan apa lagi satu tu saya rasa. Tapi situasi kampung-kampung budaya ni dah semakin merosot atau macam mana? Adakah kerana in terms of maintenance yang sebab maintenance ni memang mahal memang mahal, maka peluang ini adalah peluang terbaik untuk digunakan kerana kebanyakan tempat ditutup, maka peluang terbaik untuk mereka menyusun atur semula. Sebab kebanyakannya menggunakan kayu. Betul. Jadi walaupun kayu dia tahan, tapi lama-lama pun dia perlukan diperbaiki juga. Jadi ini adalah satu, sebab tu saya berasa bersyukur. Bajet ini memang banyak membantu untuk meneruskan perniagaan, untuk kesejahteraan rakyat, dan juga pada masa ini untuk mereka memperbaiki keadaan. Yang 50 juta ada juga. Sebab ada yang homestay kata dia tak ada apa-apa. Ada. Termasuk dalam tu. So tak disebut. Kita tak disebut. Itu yang kita nak sebut malam ni. Sebab itu sebab tu saya terima kasihlah peluang ini memberikan kita peluang untuk memberitahu kepada mereka dalam yang menjalankan aktiviti inap desa. Mungkin peluang ini mereka gunakan kalau untuk memperbaikinya, boleh gunakan. Walaupun bagi kita itu tak cukup. Sebab kalau dikira yang kita terima dari segi jumlah dari segi wang ringgitnya yang dipohon daripada kita ada dalam 100 bilion. Jadi banyak itu. Banyak. Okey, kita nak sambung lagi 100 million. 100 million. 100 million. Okey, kita nak sambung lagi Datuk Sri, tapi kita akan berehat dulu buat seketika. Tapi sebelum kita berehat, kita ambil dulu panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Bahar dari Kuala Lumpur sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Bahar. Halo Tuan Bahar. Wah, agaknya dah letak ke? Halo. Okey, Tuan Bahar mungkin lama menunggu tadi. Jadi mungkin boleh panggil semula kami di ruang bicara ini kerana kita akan berehat dulu buat seketika. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami secara live di ruang bicara ini. Kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, iaitu Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Kita rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang Belanjawan 2021, hala 7 sektor pelancongan seni dan budaya negara. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, iaitu Menteri Pelancongan Seni dan Budaya.
Dan saya difahamkan juga apa ni Datuk Seri, disebabkan oleh apa ni ialah pandemik COVID-19, PKP dan sebagainya. Kementerian juga sebenarnya telah pun apa ni mengubah ataupun menyesuaikan situasi pelancongan, pengusaha pelancongan bersesuaian dengan kehendak semasa, bersesuaian dengan senario semasa. Mungkin boleh kita kongsi bersama Datuk Seri. Ya, kebanyakan yang kita lakukan untuk apabila dalam masa begini kita ada merancangkan melalui strategi-strategi kita. Sebab yang penting kita mahu penggiat industri kita dapat cari makan. Orang ramai pun dapat cari makan. Sebab itu kita ada strategi kita untuk survivability mereka ni. Apa yang kita lakukan ialah untuk mempromosi domestic tourism dulu. Tetapi dalam itu kita juga mahu supaya membentukkan keyakinan itu untuk restore confidence mereka. Mereka mesti mempunyai keyakinan. Bagaimana nak memberi keyakinan ini? Sebab itu semua diminta untuk bekerjasama. Kita bukan sahaja industri tetapi semua rakyat di Malaysia ini untuk mematuhi SOP yang telah dianjurkan. Dan supaya apabila macam itu kita dapat keluar, dapat menjalankan business as usual. Pada masa yang sama kita mengambil peluang ini juga untuk mengatur balik kita punya konten. Kan kalau konten dalam apa nama yang kita kongsi selama ini konten yang dah lama dah. Tapi bagaimana kita nak membawa konten yang baru, kita menganjurkan training, latihan untuk tour guides kita. Reskilling, upskilling. Bukan mereka tak pandai, tapi oleh kerana dalam masa MCO ini, masa COVID ini, mereka perlu didedahkan dengan keadaan baru yang seperti saya nyatakan tadi. Dalam domestik ini banyak tempat yang tak diterokai. Cerita-cerita mengenai kampung, cerita-cerita mengenai personality tertentu, cerita mengenai warisan, cerita mengenai makanan, mengenai tempat sesuatu, nama, semua itu perlu dipelajari. Dan mereka akan bercerita. Penceritaan itulah ataupun orang kata storytelling itu akan menarik minat orang untuk pergi ke sesuatu tempat. Dan kita sekarang ini menggalakkan supaya ada local ambassadors, local tourism ambassadors di kampung misalnya. Kalau saya gunakan tempat saya, kawasan saya, ada tempat nama dia Gunung Ngelik. Mana orang lain boleh cerita pasal Gunung Ngelik selain daripada orang tempatan? Dia saja yang tahu cerita itu. Jadi kita mahu supaya orang tempatan tahu cerita itu. Termasuklah tour guides yang ada, kita train mereka. Malah pada masa ini kita bagi training kita bagi training FOC, free of charge. Kerana kalau tidak mereka kena bayar sendiri satu modul RM50. 3 modul untuk setahun dah RM150. Tetapi pada kali ini masa MCO ni kita buka kepada mereka untuk training boleh ambil 9 modul. 9 modul yang selalunya untuk 3 tahun. Tapi ini mereka boleh ambil bila-bila masa setahun ini dan mereka boleh gunakan itu sijil itu sampai 3 tahun. Jadi ini adalah cara untuk kita membantu. Kita bantu pengusaha juga. Sebenarnya pengusaha industri ini kami oleh kerana saling berhubung melalui libat urus. Mereka minta moratorium, itu bukan di bawah kita tapi kita mohon. Mereka minta supaya bas mereka bila tak boleh bawa orang masa ini minta digunakan untuk bawa logistik barang-barang. Boleh kita mohon daripada MOT. Kita sebenarnya walaupun ia bukan di bawah kita tolong. Tapi dari segi fee juga lesen untuk bayar lesen ada yang telah tertunggak, kita benarkan supaya di exempt, dikecualikan. Banyak yang kita bantu untuk tour guides pun dia lambat nak memperbaharui lesen, kita pun exemptkan juga pembayaran. Kita nak sambung lagi. Tapi kesian pula ada 2 pemanggil di talian ini. Kita ambil dulu pemanggil yang pertama, Encik Abdullah Osman dari Seremban Negeri Sembilan. Sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Encik Abdullah. Waalaikumsalam. Ya. Nak tanya di panel ini ada 2-3 perkara lah. Okey, silakan. Pertama sekali tentang pelancongan daripada luar negara tak boleh masuk kemari. Jadi kita galakkan pelancong tempatan. Ya. Jadi
pelancong tempatan ni, saya tengok hotel-hotel ni masih mahal lagi lah dia punya rate tu. Kalau boleh turunkan lagi dan diberikan macam breakfast semua dengan harga yang berpatutan lah, yang mampu oleh pelancong tempatan ni, rakyat Malaysia ni mengunjung. Lagi satu, rakyat Semenanjung ramai yang belum sampai lagi ke Sarawak. Jadi begitu juga rakyat Sarawak ramai yang belum datang lagi ke Semenanjung. Artikan pakej-pakej yang murah sekarang ni, kurang-kurangnya dapat maintain hotel-hotel dan juga agensi-agensi pelancongan. Dan lagi satu ialah tentang masalah apa ni, kalau boleh naikkan taraf dalam masa tak ada apa-apa pelancong luar negara, tak ada dan sebagainya, naikkan taraf tempat-tempat pelancong yang agak boleh jadi tarikan. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Abdullah Osman dari Sulaiman Negeri Sembilan. Ridwan dari Pulau Pinang, saya difahamkan dah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Tuan. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Cik Sekali dan ahli panel yang berhormat Datuk Seri. Ya, Waalaikumsalam. Okey, saya punya soalan yang pertama, kita lihat kan apa satuan agensi pelancongan kan, umrah kan, ada orang kecewa kerana kebajikan mereka tidak dilihat dalam bajet 2021 ni. Bagaimana? Okey, yang kedua, kita tengok kan, apabila pelancong daripada Semenanjung nak pergi ke Sarawak contohnya, dia orang kena kuarantin 14 hari. Jadi ini sedang menjejaskan industri pelancongan di Sarawak. Boleh YB komen dalam hal ini. Sekian, terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi nampaknya Datuk Seri serengkas-ringkasnya lah respon Datuk Seri kepada persoalan-persoalan yang dibangkitkan. Yang pertama tadi Cik Abdullah pertama mengenai hotel mahal, breakfast mahal. Inilah yang kita nak masuk dalam kita punya bajet ni. Sebenarnya untuk tahun ni pun kita ada package kan Cik Abdullah. Kita ada package apabila sudah buka ni, nanti dah hujung nanti saya cerita pasal pembukaan ni lah. Dan tadi juga Cik Abdullah menyentuh mengenai membangunkan tempat, menaik taraf lah tempat supaya kita gunakan peluang ini. Memang betul pun tadi baru kami bincang, ada dalam peruntukan kita 50 juta dan juga untuk kampung budaya empat negeri ada 20 juta. Maka ini peluang untuk mereka juga memperbaiki, menaik taraf tempat mereka. Dan penerbangan dari Semenanjung ke Kuching dan Kuching pergi ke Semenanjung juga, kita juga ada mengadakan package bersama dengan pihak penerbangan. Itulah yang saya nyatakan, ini masa ni kita tak dapat nak merasainya. InsyaAllah kita akan pastikan ini akan berlaku. Namun begitu, sebelum itu ada untuk pegawai-pegawai kerajaan yang kerjaan-kerjaan, mereka ada sudah kita adakan package ini. Bila-bila masa dia nak pakailah, nak pergi ke Tawau, nak pergi ke Langkawi, nak pergi ke mana-mana. Memang pun sudah ada, namun memang tidak mencukupi. Itu hanya untuk pegawai kerajaan yang kita nak galakkan mereka untuk bercuti. Tapi insya-Allah kita di Motek akan melihat kepada perkara ini supaya menjadi package kita juga. Tadi mengenai umrah tadi, memang ada mereka yang mengusaha umrah ini datang kepada saya. Memang sebab itu saya hanya dapat bercakap dengan mereka, kami perlu meminda undang-undang. Sebenarnya bukan meminda saja, kita akan revamp undang-undang kita. Kita nak buat undang-undang baru sebab memang betul pun mereka apabila bila PKP ni ataupun bila MCO ni, orang tak boleh pergi umrah. Tetapi orang yang sudah tempah daripada mereka, bila tak boleh pergi, mereka nak tuntut. Bila menuntut, diorang ni tak boleh bayar sebab mereka pun, kita faham juga, kita kesian. Mereka tidak dapat bayar sebab mereka juga terpaksa membayar dengan di Madinah, di Mekah, mereka dah bayar juga. Jadi terpaksa mereka cari cara sendiri. Ini yang menyedihkanlah. Cuma kita nak membantu sebab itu mereka pun faham kerana mereka tahu tidak ada dalam undang-undang kita untuk kita membantu. Kalau ada, bolehlah kita intervene. Kalau ada tu, bolehlah kerajaan memberi peruntukan kepada kita untuk intervene, tapi tidak ada peruntukan tersebut. Namun begitu, inilah satu bukan perancangan lah, tetapi memang pun sudah dalam kita punya semasa kita nak
nak buat undang-undang baru ni, saya minta supaya ini diambil kira. Satu lagi tadi mengenai kuarantin di Sarawak. Dia kuarantin sekarang ini kerana ianya masih dalam PKPP. Jadi sehingga 22 hari bulan. Bila lepas 22 hari bulan, kalau tidak ada sambungan tu tak adalah PKPP, tak adalah kuarantin lagi. Kita perlu ingat kuarantin itu adalah untuk memastikan semua kita selamatlah. Semua ianya tidak mengenakan orang lain, orang lain pun tidak terkesan daripada apa yang kita hadapi. Kalau sekiranya berlaku ada kes-kes positif. Itu tujuannya. Namun begitu kita berterima kasihlah, soalan seperti ini adalah soalan biasa yang kita ditanya kepada kita. Kita terima kasihlah kepada penyoal tadi. Itu jawapan kepada persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil-pemanggil kita setakat ini. Saya nak sentuh juga, tetapi kerana kita masih lagi bercakap tentang pelancongan, saya nak sentuh tentang isu seni dan budaya. Ini pun sesuatu yang perlu diberi perhatian yang serius. Mungkin serengkas-ringkasnya lah, sebelum kita pergi kepada satu lagi perkara yang penting juga sebenarnya bila kita bercakap tentang pelancongan. Seni dan budaya memang hakikat yang terpaksa kita terima. Mungkin agak sepi sekarang ini. Istana Budaya pun dah masa saya lalu hari pun nampak gelap aja, dah tak ada cahaya-cahaya. Jadi dalam bajet ini apa yang akan dilakukan oleh Datuk Seri dan juga Motek secara keseluruhannya untuk membantu ataupun menghidupkan semula seni dan budaya negara? Salah satu dalam aktiviti itu tidak termasuk juga seni dan budaya. Sebenarnya pada mula masa saya masuk sebagai menteri ini, ramai yang bising tak boleh bermain muzik, tak boleh apa-apa. Jadi saya panggilkan diorang. Kerana mereka ingat kita ni tak ingat diorang. Tapi oleh kerana pada masa itu orang masing-masing dalam keadaan yang tertekan. Jadi kami di Motek terpaksa menunjukkan keprihatinan kami, empati kita. Kita faham. Tetapi apabila mereka datang, mereka beritahu bagaimana keadaan mereka. Dan sebab pada masa itu sampai sekarang semuanya masih bercakap macam tu. Cuma ada perubahan sedikit apabila saya kata okey macam ni, cubalah buat online. Tapi orang lama mana dia buat online, dia tak biasa kan. Yalah. Tapi apabila sudah dalam keadaan yang terpaksa, saya nak ambil contoh yang paling menarik ialah yang very interesting experience bagi saya apabila diorang gerak angin. Gerak angin selalu ada satu program secara online yang dipelopori oleh rakan-rakan Datuk Rahim, Datuk Ramli Ibrahim dengan rakan-rakannya. Mula-mula mana siapa nak buat tengok online kata. Saya kata tak apa, kita tak ada cara lain. Cuba buatlah drama, yukah teater, you dancing, yukah dalam online. Jadi diorang kemukakan kepada kita ada 17 elemen program. Dan program itu amat unik sekali dan mereka terkenal sekarang ini dengan gerak angin. Gerak angin itu adalah program diorang, gerak angin, tapi dia ada Mak Yong, ada yang yang Indianya, ada Cinanya, orang putihnya, Melayunya, semua ada. Jadi ia ditunjukkan secara unik. Dia ada dalam bentuk kebanyakan tarian dan ada juga drama dalam 15 minit begitu. Jadi sepanjang bulan, dia sempena dengan Hari Malaysia hari itu, sepanjang bulan tu kita menunjukkannya. Jadi itu salah satu contoh. Sebenarnya Istana Budaya mula-mula sudah dibuka. Ya, hari itu. Sudah dibuka. Kita dah seronok. Lepas tu sekarang ni ditutup lagi. Tapi sebenarnya saya sendiri pun tak sabar untuk semua ini dibuka semula. Betul. Sebab ianya menunjukkan satu budaya kita, orang kita Malaysia yang sukakan satu kebaikan. Kita nak melihat keseronokan berlaku di negara kita. Sebab saya selalu mengulangi ini kepada pegawai-pegawai di Motek. Saya kata the gateway to Malaysia is through tourism. Cara untuk melihat keseluruhan Malaysia melalui Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Macam cultural performance di di Kampung Budaya di Kuching, di Sarawak tu pun memang tak ada langsung dah sekarang ni Datuk Seri. Because of PKP. Masa saya pergi ada. Tapi
bilangan dia dihadkan. Sebab itu saya nampak saya diminta untuk pergi bersama masa mereka baru membuka tu pada bulan Julai ke, saya tak ingat bila mereka buka, lepas tu ramai orang datang tapi mereka kena kawalkan, tak boleh ramai masuk ke dalam. Itu adalah satu agak kecewa lah, tapi walau bagaimanapun kita perlu patuh kepada SOP. Mereka ada membuka, tapi sekarang ini saya tak tahulah oleh kerana red zone kan di Kuching, insya-Allah sampai 22 hari bulan mereka akan semula. Sebenarnya red zone tu diorang baru ada berapa hari ni, ada 7 kes kalau tak silap. Datuk Seri pun tak balik langsung ke? Tak boleh. Kalau balik kena kuarantin, jadi tak boleh balik ke parlimen. Betul. Jadi kita terpaksa akur juga. Okey, kita di penghujung, tak banyak lagi masa yang tinggal. Saya nak berkongsi juga sesuatu yang saya kira mungkin very current tentang green travel bubbles tu. Apa yang kedudukannya sekarang setakat ini? Datuk, sebenarnya itu adalah satu soalan yang begitu menghiris hati saya kerana selama ini saya nak mencari jalan untuk membantu penggiat industri ini. Tetapi apabila saya nampak tour bas pergi ke Genting membawa turis, tetapi disuruh balik sebab tidak boleh pergi merentas daripada red zone pergi ke green zone. Saya pun merasa kita tak bolehlah. Penggiat industri tak ada tempat lain untuk mengadu. Jadi saya bercakap dengan pegawai-pegawai kita, they only have us. Mereka hanya ada kita. Kita lah yang perlu menerusi menembusi ini cabaran ini. Kita bawa perkara ini kepada Majlis Keselamatan Negara. After berapa hari ni, baru tadi sudah diluluskan, dibenarkan untuk travelling dari green zone ke green zone. Kalau dia nak merentas red zone, dia kena mendapat permit dari polis. Tapi ini belum berlaku lagi kerana ada negeri-negeri ini masih lagi PKPP sehingga 22 hari bulan barulah boleh mula selepas tu. Jadi saya merasa ini kerana saya rasa inilah satu kemenangan bagi kami di MOTEC untuk memperjuangkan penggiat industri ini. Kalau tidak, kita akan tutup, ekonomi pun tutup. Mereka pun sudah kecewa. Tetapi inilah satu, there's always light at the end of the tunnel. Orang katakan di ujung terowong tu ada cahaya. Jadi pada hari ini syukur alhamdulillah. Kita rasa inilah satu perjuangan yang kami lakukan demi untuk membantu industri pelancongan ini untuk bermula aktif semula. Dan insya-Allah dalam masa 2 hari ini SOP akan kita letak di dalam website kita hari ini baru tadi jadi kita baru nak menghalusinya lagi selepas ada pindaan tertentu, maka akan ada di website. Sebab tu tadi kalau nak bertanya buat apa ada package ini kalau tak boleh melancong. Kita pun macam tu juga, buat apa kita ada duit tak boleh pergi melancong, orang pun tak dapat belanja. Tapi itulah tujuan kami, nak membantu rakyat, kedua-dua pihak lah. Rakyat yang nak menginginkan nak keluar daripada rumah, nak melancong balik macam dulu tu. Jadi kita perlu, yang penting Datuk, kita perlu pastikan SOP ini kita patuhi. Kita ni jaga kita. Ini yang dimaksudkan. SOP itu siapa yang sediakan? Adakah kementerian ataupun MKN? Kita. Tetapi biasanya Datuk, macam tour bus operators, kalau dia bawa orang, diorang ni memang diorang patuh. Kedai-kedai pun saya nampak, hotel-hotel semuanya patuh SOP. Sebab mereka nak jaga prionasi mereka sendiri. Jadi saya amat berbangga dengan rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia kita memang sentiasa mematuhi SOP. Adalah yang langgar-langgar itu biasalah. Tetapi yang membuat kerja tu, macam penggiat industri ini, memang mereka sentiasa patuh kepada SOP. Jadi kami memerhati semua ini. Dan mereka sentiasa mereka kadang-kadang mereka yang mencadang kepada kita. SOP diorang lebih lagi terperinci daripada SOP kita. SOP kita adalah secara umum, mereka adalah secara halus di tempat mereka sendiri. Jadi kita dapat nampak rakyat Malaysia memang akur kepada SOP. Maka saya yakin bahawa apabila dibenarkan nanti, insya-Allah
kita dapat sama-sama mematuhi ini dan akan membantu untuk memperkembangkan lagi ekonomi kita. Ya, betul. Yang pentingnya ekonomi kita semakin hari semakin baik nanti, dan rakyat pun beruntung. Ya. Okey, tinggal lebih kurang 1 ataupun 2 minit lagi. Saya juga nak berkongsi harapan dan juga nasihat dan juga pandangan ikhlas Datuk Seri lah. Saya suka bila Datuk Seri sebut bahawa sesungguhnya lah ada cahaya di hujung terowong sebenarnya. Cuma yang diperlukan sekarang ini adalah kesabaran semua pihak, terutamanya mereka yang terlibat dalam sektor pelancongan, seni dan budaya, kerana sesungguhnya lah ini hakikat yang hakiki yang terpaksa kita terima. Tetapi nasihat dan juga pandangan Datuk Seri kepada rakyat Malaysia. Banyak lagi nak dicakap mengenai pelancongan ini. Tadi kita tak cakap pasal kraft tangan. Betul. Itu juga membantu untuk meningkatkan ekonomi. Jadi pesanan saya untuk rakyat Malaysia adalah kita sama-sama kita berjuang. Pastikan kita akan menang. Bila kita menang, kita akan dapat sama-sama meraihkannya. Meraihkannya melalui kebahagiaan keluarga. Kita dapat bersama-sama menikmati apa yang kita perolehi dalam negara kita ini, dan patuhi SOP itu. Tak susah. SOP itu yang perlu kita patuhi, insya-Allah kita akan dapat sama-sama maju dan menang melawankan COVID-19 ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak dan setinggi-tinggi penghargaan kami sebenarnya kepada Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, dan secara ikhlasnya lah saya setiap kali dapat bertemu dengan Datuk Seri, saya cukup selesa sebenarnya dapat sembang-sembang bersama dengan Datuk Seri, dan insya-Allah mungkin dalam masa-masa yang mendatang nanti kita akan dapat duduk bersama lagi Datuk Seri di ruang bicara ini. Terima kasih sekali lagi. Dan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.